الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah duha, kuliah khas online di bawah tajuk doa orang yang diuji Allah, infak Masjid Darsa 16. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, berkat, taufik dan hidayah kepada mereka Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji kita, sama ada diuji dengan kesenangan ataupun diuji dengan kesusahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita hidup di atas muka dunia ni, bahwasanya kita, maka selayaknya kita sentiasa bersedia untuk diuji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada diuji dengan senang ataupun diuji dengan susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut kepada kita bahawa dia akan sentiasa menguji kita dengan firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebab dia nak uji kamu siapa di kalangan kamu. Mungkin seseorang itu dia berjaya melalui ujian, kalau ujian tu ujian kesusahan, dan banyak pula orang tidak mampu dan melepasi ujian kesenangan. Bila tajuk yang diberi kepada kita doa orang yang diuji Allah mustajab, barangkali yang dimaksudkan oleh penaja ialah ujian kesusahan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ujian ada dua, senang dan susah. Mungkin yang dimaksudkan oleh
penaja ia mustajab, dalam ujian senang pun mustajab. Kalau kita tahu senang itu ujian, susah itu ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sunnahnya, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu tak akan dapati sunnah Allah itu berubah dalam hidup kita di atas muka dunia ni. Sama ada senang ataupun susah, kita akan diuji oleh Allah. Golongan salafus salih, di antara dua ujian ini, yang paling mereka takut adalah ujiannya orang akan teringat pada Allah. Tapi kalau diuji dengan senang, golibnya orang akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka sangat takut dengan ujian kesenangan dibanding ujian kesusahan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa situasi, apa keadaan diri kita yang mesti kita berada dalam dua-dua ujian ini, senang dan susah. Bila mana kita diuji dengan susah, situasi yang kita kena duduk ialah sabar. Bila mana kita diuji dengan senang, situasi yang kita kena duduk ialah syukur. Ujian senang. Dalilnya Allah kata, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur kepadaku. Maknanya, dalam berhadapan dengan ujian senang, sikit sangat yang bersyukur. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengelilingi Kaabah, bertawaf mengelilingi Kaabah. Dalam dia duduk bertawaf tu, tiba-tiba dia lalu tepi satu orang yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, jadikan aku di kalangan. Sebab banyak orang minta dimasukkan dalam golongan majoriti ataupun golongan yang banyak, tapi orang ni minta dimasukkan dalam golongan yang sedikit. Maka Sayyidina Umar pun tanya, pasal apa hang minta macam tu? Pasal apa minta masuk dalam golongan yang sikit? Ketika tu dia kata, bukankah Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur? Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur denganku. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur denganku, kata Allah. Jadi dia nak masuk tu, hak sikit tu, iaitu golongan yang bersyukur ketika mana duduk di dalam kesenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita, dia tak mesti kita duduk dalam susah baru doa kita mustajab. Duduk dalam senang pun doa kita mustajab, kalau kita telah meletakkan diri kita di tempat yang sesuai dengan situasi waktu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana cara nak jadi orang yang bersyukur di atas kesenangan? Nak jadi orang yang bersyukur pada saat senang, bukan setakat kita ucapkan di lidah kita Alhamdulillah, tetapi kita mempraktikkan ucapan itu pada zahir kita. Mulut kata Alhamdulillah, lidah kata Alhamdulillah, diri kita menggunakan semua nikmat-nikmat yang Tuhan bagi untuk mendapat keridaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
nak mendapat keridaan Allah terhadap nikmat yang dia bagi ialah dengan kita berkongsi nikmat yang kita perolehi. Nikmat yang kita dapat, kita share dengan orang lain. Kita ada duit, kita kongsi duit dengan orang yang memerlukan. Ataupun orang yang dah ada duit sekalipun tak ada isu pun kita kalau kita bagi sedekah kat dia. Sedekah ni bukan mesti bagi ke orang susah aja. Maknanya nikmat yang kita dapat kita kongsi sama dengan orang yang memerlukan atau nikmat. Tanda kata Allah makbulkan doa orang yang bersyukur dengan kesenangan dan nikmat yang Tuhan bagi itu, kata doa tu mustajab, doa tu makbul, ialah melalui pertambahan nikmat yang dia dapat. Melalui ayat yang Tuhan sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Syukur maknanya kita tidak melupai yang memberi nikmat. Banyak orang yang dia faham macam ni, syukur ni kita seronok dengan nikmat. Seronok dengan nikmat bukan lagi syukur. Orang ketuk pintu rumah kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengok-tengok dia main laksa. Allah, laksa, seronok dengan laksa tu. Ish macam tahu-tahu tu. Dia seronok dengan laksa. Tu bukan syukur lagi. Dia kena terima kasih, ya Allah, susah batara ni. Allah, seronok dengan dia tu. Bukan seronok dengan nikmat ni. Contoh, orang tu dapat beli kereta baru, duk syok dengan kereta tu bukan syukur lagi. Dia kena syok dengan hak bagi kereta kat kita tu, Allah. Duk teringat sepanjang masa, ya Allah Tuhan, dia bagi juga aku nak tu. Duk ingat kat dia. Ish aku ni bukan baik sangat, tapi Tuhan bagi, ya Allah. Kira dosa aku dosa banyak. Tuhan, ada seronok tu. Ahmad, seseorang bila mana hatinya ada Allah dan tak hilang-hilang Allah, doa itulah yang mustajab. Tapi susah cari orang yang senang dia syukur. Menyebabkan kalau dia berdoa, taklah seperti orang yang berdoa ketika susah, yang doanya mustajab. Contoh orang sakit. Orang sakit dengan orang sihat, dalam situasi biasa, orang sakit lebih mustajab doa dibanding orang sihat. Sebab orang sakit hati bergantung kuat dengan Allah. Dia nak bergerak, oh, sakit kan? Dia kalau sakit ni jangan panggil mak, pun jangan panggil ayah. Aduh mak, tu orang Melayu kan. Aduh mak. Ada satu orang tu, waktu tu saya jaga asrama, saya warden. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Ustaz Rashdan duduk di muasasah dulu, waktu tu Ustaz warden kan. Cengih ni habis tak tahu. Lalu kelas itu sunyi sepi, macam malaikat lalu. Saya pun tak tahu pasal apa jadi macam tu. Bila saya lalu, saya rasa baguslah lepas dalam kelas ni. Sedangkan lepas tu sebelum tu lepas rayuh pun. Bila saya nak lalu tu senyap sepi. Lalu dia potong semangat. Tengah duk syok-syok nak makan tu, Assalamualaikum, waris mai, basuh tangan. Basuh tangan tu nak makan balik tu dia lain dah. Jadi kalau basuh tangan tu, ambil lajak baru nak ambil tu, tak semangat lah. Tu kena sabar lah waktu tu. Banyak sakit tengah malam, pukul 1, pukul 2, kadang-kadang kena rasuk hantu,
kena pergi hospital, bawa pelajar, tu biasa dah. Satu hari tu ada pelajar perempuan sakit, bawa lah pergi hospital naik kereta Sayyidina Muhammad. Dan ingat waktu tu bagi hati sungguh kat pelajar ni, tak pernah claim duit, dan tak pernah fikir pun tentang duit. Walaupun tak ada duit, tapi tak pernah fikir pun tentang duit. Dia selalu main, ayah, bukan ada ayah tu pun, dia panggil ayah tu. Lepas tu kakak yang iring dia tu, kata apa? Ayah, kata Allah. Dia pun Allah balik, Allah, Allah, ayah. Tak panggil ayah juga, mungkin anak ayah tu panggil Allah dah tu, tak sedap panggil Allah, panggil ayah juga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni orang sakit sangat mustajab doa. Sebab tu bila mana kita ziarah orang sakit, taib, minta dia doa kat kita. Tapi peliklah sikit, tu nak balik tu, Palung sabar nak, Palung doa kat saya, Palung. Agak-agak dia marah. Padahal saya mungkin dia marah sama untuk mendapat kemustajaban doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab orang sakit, doa mereka sangat mustajab. Sebab hati gantung dengan Allah. Doa harap Allah bagi lega. Ya Allah, bila lah nak lega ni. Dekat sangat dengan Allah orang yang sakit. Kalau orang tu orang sihat, ingatlah juga, tapi tak sama macam orang sakit ingat. Sebenarnya orang yang sihat ni kena ingat Allah sepanjang masa macam orang sakit. Orang tu akan dapat persiap doa. Orang yang ada harta, orang yang tak ada harta, tak ada duit, ingat kat Tuhan juga. Orang yang ada harta, ada duit, sama dia boleh ingat macam orang tak ada duit juga, mustajab doa juga. Sebab tu orang ni kalau dia bersyukur, contoh Allah bagi kat dia 1000 ujian, satu je nikmat. Makna 999 itu ialah musibah, satu je nikmat. Kalau dia ni betul-betul hamba Allah, 999 musibah itu sikit pun tak pernah buka mulut cerita ke orang. Tapi yang satu tu, nikmat yang satu tu, cerita kepada orang di semua tempat, di mana saja. Dia sebut nikmat tu, Tuhan bagi kat aku, Tuhan bagi kat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, orang ni yang dapat doa yang mustajab. Sebab nikmat Tuhan dia hargai. Nikmat Tuhan bernilai dalam dan ketentuan muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, situasi apapun, jadilah orang yang dimakbulkan doa pada bila-bila masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya saja kita kata banyak orang boleh sabar dalam ujian dibanding orang boleh bersyukur dalam nikmat. Sebenar saja dia kata, sebenarnya banyak orang yang tak mampu sabar dalam ujian susah. Sebenarnya sikit juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa kita kena duduk dalam situasi susah? Dalam situasi susah yang kita kena duduk ialah syukur juga. Sebab kita ni dibanding Allah uji kita dengan Allah uji orang lain, ada yang lebih teruk ujian yang orang lain tanggung. Kita rasa kita ni susah dah, teruk dah. Tengok ada lagi yang teruk daripada kita. Jadi itulah yang menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan, tapi dalam situasi susah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita lebih mudah untuk bergantung hati kita dengan Allah daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad situasi kita senang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam situasi ni susah ni, untuk mendapat kemustajaban doa yang lebih tinggi, duduklah dalam keadaan redha. Tapi kalau kita tak pernah belajar sabar, dia tak boleh pergi tu ke makam redha tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar ni dia habsun nafsi, tahan diri bila ditimpa musibah berat. Bila ditimpa musibah tu berat, tapi tahan. Tahan ni mana apa? Jangan cerita ke orang. Tahan. Jangan cerita kesusahan kita kepada siapa-siapa. Tu makna sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita kata kat dia, sabar makcik, sabar, dia macam cerita masalah kita. Kita kata, sabar makcik, sabar. Ni sabar dah ni. Berarti dia tak faham makna sabar. Sabar tu jangan main cerita kat orang. Hanya cerita masalah kita kat Tuhan dia. Tu makna sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbeza dengan redha. Redha ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lebih tinggi daripada sabar ni. Kita ni suka nak abang ke orang kalau kita tak apa sihat. Orang tak apa sihat sikit, tu abang buat apa? Hari ni tak sedap badan lah, lu abang ke orang tu. Bila diuji Allah, suka. Apa yang menimbulkan rasa suka? Yang menimbulkan rasa suka ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad faham bahwasanya Allah tidak menguji, melainkan Allah nak memberi sesuatu yang harganya bernilai ataupun mahal harga dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, kita mengaji di sekolah, ada periksa. Cikgu buat periksa, sekolah buat periksa. Pasal apa dia buat periksa dan ujian ni? Sebab nak bagi kita lulus. Cikgu buat periksa bukan nak bagi pelajar gagal. Cikgu semua kata, semua kena lulus tau. Jadi mana Allah bagi ujian sebab Allah nak suruh lulus. Sebab lepas lulus ada hadiah. Macam cikgu di sekolah, kalau pelajar lulus, cikgu bagi hadiah. Maka Allah pun sama, kalau kita lulus, dia bagi hadiah. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala, dia bagi pada kita ujian demi ujian di dunia ni. Satu demi satu ujian yang Tuhan timpakan kepada kita. Sebab dia nak suruh kita berjaya melepasi ujian, dan dia nak bagi ganjaran. Dia nak bagi pahala. Pahala ujian, pahala sangat besar. Dan kita lulus ujian sangat besar. Pahala sangat besar. Soleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mai ujian pada mereka, mereka senyum. Kita bila ujian mai, muka kita pun berubah. Mereka kalau ujian mai, lepas senyum. Pasal apa lepas senyum? Bahkan apa lepas kata?
Ujian mai tu diucapkan dengan selamat datang. Sebab ujian tu mereka berazam untuk melepasi. Berazam dan bertekad, aku nak lepasi ujian ni. Sebab mereka tahu selepas mereka berjaya, mereka diangkat ke kedudukan yang tinggi daripada di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang kita diangkat darjat di sisi Allah bukan mengangkat darjat kita. Setinggi darjat kita diangkat bila mana kita dapat melepasi ujian. Allahumma salli ala sayyidina. Macam-macam Tuhan buat. Orang yang paling Tuhan sayang, ujiannya paling berat. Sebab tu Nabi sebut asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling banyak diuji Allah ialah nabi-nabi. Kemudian orang yang seperti mereka, iaitu orang yang seperti nabi. Kemudian orang yang seperti nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu tidak ada seorang rasul yang lebih banyak diuji oleh Allah melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang paling baik. Semuanya ditempuh oleh Rasulullah sebab Nabi ialah orang yang paling disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka bila mana kita diuji Allah, maka redalah. Kerana kita pada ketika itu kita akan mendapat doa yang mustajab. Doa yang mustajab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penting. Kadang-kadang manfaatnya ialah untuk diri sendiri, kadang-kadang doanya adalah untuk orang lain. Orang yang doanya mustajab ialah orang yang disebut dengan nafi'un li ghairi, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Cukuplah kalau nak bagi tahu kata doa mustajab sangat penting, ialah untuk mendoakan kita selamat daripada api neraka Allah. Kalau kita berdoa tak mustajab, kita minta selamat daripada api neraka, habislah kita, sebab doa tak mustajab. Maka subhanallah, maka lebih daripada itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kita mendoakan supaya orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasih, dimakbulkan hajat-hajat dan doa-doa mereka dengan sebab doa kita yang mustajab. Tak kira sama ada kita mendoakan ataupun orang tolong aminkan doa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang mustajab. Kalau kita bangkit kita tak tunggu berdoa dengan himpunan 40 orang, rugi sangat kita. Sebab dalam doa itu ada doa yang mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang tak hargai. Lepas semayang tu orang duk berdoa, lepas tak hargai, bangkit pergi macam tu ya. Sedangkan hajat dia banyak, sedangkan banyak lagi permintaan-permintaan dia kepada Allah yang masih belum Tuhan makbulkan. Tapi dia tinggal majlis yang penuh dengan kemuliaan dan ketinggian tu. Sebab tu kalau tengok orang tua-tua, saya ingat didikan mak ayah dulu. Kalau orang berdoa, tangan angkat. Kita nak keluar masjid tu pun, kita nak keluar, kita perlu nak pergi tandas ke, nak pergi mana kan, kita bukan duduk dalam majlis tu. Jadi sebenarnya itulah pentingnya doa. Sebab kadang-kadang di depan kita ada bahaya. Bahaya depan kita. Dengan sebab kita amin, sambil-sambil kita keluar masjid, kita angkat tangan juga, kita dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya tu dapat dielakkan.
berpendukan hadis, la yuradul qada illa bid-du'a. Tidak dapat menolak qada melainkan dengan doa. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka aminkanlah cepat-cepat. Suatu mana kita faham kata itu ialah satu doa, itu ialah satu doa kepada kita dan kepada umat ini, insya-Allah. Subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada Guru Infak Masjid Darsa di asbab penambahan maklumat pengetahuan kita pada hari ini, insya-Allah. Baik daripada Allah, kurang saya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta Allah bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.